Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa enjin 2JZ ni sangat popular di kalangan tuner kereta. Kalau nak ikutkan, enjin ni bukanlah enjin baru, tapi kita boleh tune dia untuk dapatkan power yang lebih tinggi dari hampir semua enjin-enjin baru yang ada sekarang. Yang bestnya, kita boleh tune dia dengan sikit je modification dan enjin ni memang kuat dan sangat tahan. Kalau enjin lain banyak benda nak kena tukar, tapi enjin 2JZ ni memang mudah nak tambah power dia. Sebab tu walaupun enjin 2JZ-GTE yang first tu keluar pada tahun 1991 dan lebih 3 dekad pun, dia masih lagi sangat popular dan ada harga lagi. Enjin ni dibuat untuk kereta Supra dan selepas 30 tahun walaupun kereta Supra yang asal tu dah tak boleh pakai, orang akan ambil enjin ni, modify dan masuk dekat kereta lain. Kereta Supra pun popular, enjin 2JZ ni pun popular, sampai saya tak tahu mana satu yang lagi popular. Tapi Supra yang moden sekarang ni dia tak pakai lagi lah enjin ni, dia orang dah pakai enjin BMW. Okey, jom kita tengok macam mana enjin 2JZ ni boleh jadi popular sampai macam ni sekali. Baik, dalam industri otomotif ni dari segi enjin, bagi saya ada dua jenis pengguna. Jenis pengguna yang pertama adalah yang suka enjin stock. Saya lah tu. Enjin yang ada tu dari beli kereta sampai sekarang memang tak usik-usik. Servis pun on time je. Tujuan dia dua benda. Pertama, tak nak pening kepala sebab kalau rosak, enjin masih ada warranty. Dan yang kedua, bila nak jual semula kereta tu, boleh dapat harga yang standard. Jadi walaupun saya buat research pasal enjin, research saya lebih kepada nak design enjin tu dari kilang untuk bagi efisiensi tinggi, kurang minyak, kurang pencemaran dan sebagainya. Keluar je dari kilang, saya tak usik dah enjin tu. Dan majoriti pengguna kereta memang macam ni lah, enjin tu stok je. Tapi ada satu lagi golongan pengguna kereta yang suka enjin modified. Kadang-kadang lah orang dengar enjin modified ni macam nakal lah, bawa laju-laju, exhaust bising dan macam-macam lagi. Tapi sebenarnya segelintir je yang macam tu. Ini yang bagi nama buruk pada enjin yang dah modified ni. Bagi kebanyakan orang yang modify enjin pula, benda ni dah jadi macam hobi. Dia jadi macam satu kepuasan dalam hidup dia bila dapat rasa enjin tu lebih power sikit. Bukan dia tak ada duit nak beli enjin lagi power tau, tapi rasa macam lagi best kalau dapat upgrade enjin yang asal. Tune stage 1, stage 2, stage 3 pun nak pakai duit juga sebenarnya tu. Golongan macam ni lah yang tergila-gilakan enjin 2JZ ni. Tapi disebabkan enjin ni 3 liter, dekat negara kita tak semeriah negara lain lah. Sebab road tax enjin 3 liter ni memang mahal. Enjin 2JZ ni sebenarnya adalah satu keluarga enjin. Macam saya pernah cerita pasal enjin Chem Pro dalam video sebelum ni, dia satu keluarga besar dan banyak jenis enjin lah yang ada dalam keluarga ni. Dan yang paling popular adalah enjin 2JZ-GTE. Enjin ni didatangkan dengan kapasiti 3 liter dan ada 6 silinder disusun secara sebaris. Maknanya inline 6 lah. Enjin ni asalnya diletakkan dengan twin turbocharger. Maknanya bila tak perlu power sangat, satu turbo je jalan, dan kalau nak banyak power, baru dua-dua turbo jalan. Tapi ada je orang yang gantikan dua turbo ni dengan satu turbo yang lagi besar. Memang kurang power sikit masa slow, tapi bila rev dah tinggi, memang banyak power dia. Enjin ni dibangunkan oleh Toyota dan mula-mula dipasangkan dekat kereta Toyota Aristo. Model ni tak masuk ke Malaysia, jadi tak ramailah yang kenal. Tapi selepas tu Toyota masukkan enjin ni dalam Toyota Supra RZ, dan sejak dari ni enjin ni jadi terkenal dan production dia bertahan selama lebih 10 tahun sehingga tahun 2002. Dan of course sepanjang production enjin ni Toyota sentiasa upgrade dari segi equipment dan power enjin ni lah. Contohnya pada tahun 97 Toyota masukkan teknologi variable valve timing yang diorang panggil VVTi ke dalam enjin ni, dan stop production enjin lama yang tak ada VVTi. Kisahnya dulu dekat Jepun, pengeluar-pengeluar kereta ni ada buat satu perjanjian yang dipanggil Gentleman Agreement untuk diorang tetapkan limit horsepower bagi kereta-kereta yang nak dijual di Jepun. Maksimum yang dibenarkan adalah 280 horsepower. Sebab ada concern dekat Jepun masa tu, kalau kereta ni power sangat, mereka kata akan menyebabkan kemalangan maut. Jadi Toyota pun okey lah, bila dia buat enjin 2JZ GTE ni untuk jual dekat Jepun, horsepower dia ngam-ngam je 280, tapi untuk dijual dekat luar negara, dinaikkan ke 320. Tak tahulah nak kira mengelak ke tidak. Korang rasa macam mana? Tapi sekarang ni dah tak adalah gentleman agreement tu. Sebab kalau kita tengok sekarang, kereta dari Jepun pun tinggi-tinggi horsepower dia sekarang ni. Jadi walaupun ada limitation 280 horsepower ni, untuk bagi enjin dia sangat atraktif,
Toyota pun over-engineer engine 2JZ GTE ni. Over-engineer ni maksudnya walaupun output asal dia 280 horsepower, diorang design komponen dalaman enjin tu supaya boleh tahan power yang jauh lebih tinggi. Saya pernah terbaca orang upgrade sampai 2000 horsepower tau enjin ni. Dia masih boleh tahan lagi. Kira memang gila kuat lah enjin ni. Sebab production dia dah 2 dekad dah tak ada. Anda bayangkan enjin yang dibina 20 tahun dulu tapi masih boleh tahan 2000 horsepower. Maknanya memang hebat lah design enjin 2JZ ni. Kalau enjin lain dah pecah dah saya rasa. Jadi first kali apa yang diorang buat adalah blok enjin tu sendiri diorang guna cast iron. Cast iron ni sekarang tak banyak dah orang guna sebab dia agak berat. Kereta sekarang banyak guna aluminium alloy. Tapi walaupun cast iron ni dia berat, kelebihan dia adalah dia lebih kuat. Jadi itu yang pertama, memang blok enjin dia sangat kuat. Kemudian design silinder tu sendiri agak berbeza di mana kawasan luar silinder tu memang padu dan penuh dengan cast iron ni. Kita panggil design ni sebagai close block. Hanya ada lubang-lubang kecil saja untuk bagi coolant lalu untuk sejukkan enjin. Kalau enjin sekarang, kawasan luar silinder tu sebenarnya lopong tau sebab nak letak coolant dekat situ. Jadi bila enjin ni kuat, memang sangat penting sebab bila kita masukkan turbocharger, tekanan dan suhu dalam silinder tu akan jadi sangat tinggi dan bila minyak tu terbakar, lagi tinggi lah tekanan dia. Kalau kita nak lagi power, kita guna turbo lagi besar. Jadi kalau enjin tu tak kuat, memang pecah. Satu benda lagi yang senang rosak dekat enjin lama ni adalah head gasket. Dia macam pelapik lah kita letak antara blok enjin dengan bahagian atas enjin tu. Head gasket enjin 2JZ ni diorang buat dari 3 lapis besi tau. Memang sangat tahan. Guna 20 tahun bos, selamba je, tak rosak-rosak juga. Jadi kalau nak tune enjin ni pun tak perlu fikir lagi untuk ganti gasket dengan gasket yang lagi kuat lah. Sebab asal-asal dia dari kilang memang dah kuat. Sebab tu macam saya cakap tadi, tuner enjin cukup suka dengan enjin 2JZ ni. Dia tak payah fikir nak gantikan komponen dalam. Contohnya kalau nak tukar performance turbo, just tukar turbo, tune dekat komputer, mungkin kena tukar piping sikit nak bagi tahan pressure kan. Lepas tu dah siap. Tak payah fikir nak tukar piston lain lah, valve lain lah. Sebab komponen stok yang asal tu masih cukup kuat untuk handle suhu dan tekanan turbo yang baru tu. Jadi kalau kata 800-900 horsepower tu senang-senang je boleh dapat. Dan ini dah level-level horsepower supercar zaman sekarang tau. Dan zaman sekarang ni saya rasa tak ada lagi manufacturer yang buat enjin yang over-engineered macam 2JZ GTE ni. Sebabnya mudah je, semua manufacturer sekarang ditekan untuk pastikan enjin diorang dapat lepas level pencemaran yang dibenarkan. Sebab tu nak jumpa enjin 3 liter sekarang pun memang susah. Banyak enjin performance dah pergi ke 4 silinder inline tambah turbocharger. Dan enjin-enjin ni memang heavily boosted dan tak boleh nak tune bagi tambah power sangat pun. Mungkinlah boleh naik 10%, 20% kalau nasib baik. Kalau nak banding dengan enjin 2JZ tadi, sampai 700% boleh tune up power dia. Jadi memang kalau ikutkan, banyak lagi benda boleh kupas pasal enjin 2JZ ni. Jadi kalau ada yang saya terlepas, jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.